Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sanahya dan ini fokus minggu depan. Banyak perkara dan juga antara jadual-jadual penting yang memberi fokus kita terutamanya berkaitan dengan sidang Parlimen khas yang diadakan bersempena dengan rancangan Malaysia ke-12 ataupun RMK 12. Tapi sebelum itu, ini kemas kini antara berita yang terkini yang mana polis membuka kertas siasatan berhubung himpunan Selamatkan Malaysia yang berarak lebih 2 kilometer dari Kampung Baru ke pusat Beli Belah Sogo pada Sabtu. Justru, Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Alauddin Abdul Majid berkata setakat ini pihaknya sudah mengenal pasti 25 individu yang terlibat dalam perhimpunan itu dan 6 daripada mereka akan memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi pada Isnin. Pihak polis telah pun membuka satu kertas siasatan Akta Perhimpunan Aman 2012 dan juga beberapa seksyen lain yang berkaitan di bawah undang-undang yang sama. Sehingga hari ini kita telah pun mengenal pasti selama 25 individu yang dapat membantu kita dalam siasatan dan kita telah menghubungi selama 22 orang daripada mereka dan daripada 22 orang tersebut 6 orang telah pun dan akan hadir besok untuk memberikan kenyataan untuk bantu pihak polis melengkapkan siasatan. Antara 6 individu itu adalah YB Dr. Afif Baharudin dan Datuk Tun Faizal, antara 6 itu. Baik, itu antara laporannya. Pastinya kami bawakan laporan langsung terutamanya hal-hal yang berkaitan dengan isu semasa ini dalam Awani 745 dan juga Sinar Awani nanti. Baik, kita terus fokus kepada fokus minggu depan yang mana tambahan siling perbelanjaan rancangan Malaysia ke-12 sebanyak 15 bilion ringgit bukan peruntukan berkonsepkan pinjam dan belanja tetapi adalah hasil daripada pertumbuhan negara yang dijangka lebih baik pada 2024 dan juga 2025. Itu kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan katanya kerajaan juga akan melaksanakan penjimatan dalaman negara dengan mengadaptasi tata kelola yang baik. Dan seperti yang kita tahu, KSP RMK 12 dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan beliau turut mengumumkan jumlah siling perbelanjaan RMK 12 ditambah sebanyak 15 bilion ringgit dan sekaligus menjadi jumlah keseluruhan peruntukan kepada 415 bilion ringgit. Jadi Datuk Dr. Madeline Berma, Fellow Kehormat Institut Masa Depan Malaysia bersama-sama saya menerusi dalam talian ketika ini. Salam sejahtera Datuk. Salam sejahtera Ehsan. Ya. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Dan juga pertama sekali Datuk, kita melihat sepanjang minggu lepas sidang khas Parlimen dan juga penggulungan kementerian berkaitan dengan KSP PMK RMK 12. Tetapi secara dasarnya sebelum kita melihat kepada beberapa isu penting, bagaimana Datuk melihat kepada perjalanan pembentangan itu dan juga penggulungan oleh ahli-ahli Parlimen di Dewan Rakyat? Terima kasih Ehsan. Saya sempat juga mengikuti sebahagian daripada perbincangan itu sebab isu berkaitan dengan rancangan Malaysia ni adalah satu perkara yang dekat dengan diri saya lah sebab saya dulu pernah menjadi pensyarah Fakulti Ekonomi kan. Okey, pada asasnya saya rasa memang kita lihat dia lebih teratur perbincangan itu jelas perbincangannya. Cuma mungkin saya rasa perlu ada lebih lagi kematangan dalam berbincang itu sebab saya masih lagi melihat ada perkara-perkara yang masih lagi dipolitikkan sedangkan parlimen ini lebih kepada tumpuannya harus diberikan kepada the plan itu sendiri, bagaimana kita nak memastikan plan itu mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Itu dulu pandangan saya. Ya. Dan juga Datuk, antara isu yang awal dibangkitkan adalah hal berkaitan dengan masalah kekurangan beras yang disuarakan oleh ahli-ahli parlimen di Dewan Rakyat. Ini antara isu besar apabila ia melibatkan keperluan dan juga makanan ruji rakyat Malaysia. Bagaimana Datuk melihat kepada langkah yang stabil yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan khususnya dalam mengatasi isu-isu dan juga masalah kekurangan beras ini?
Terima kasih San. Ini satu lagi isu sebelum ini memang saya banyak berbincang kalau dijemput ialah untuk membicarakan tentang ayam. Ingat tak cerita Ya, ayam betul. ni? Saya rasa lama juga bercerita tentang ayam, tapi pada ketika itu saya cuma dalam hati saya janganlah lagi selain daripada ayam ni satu lagi yang saya khawatir, saya takut sekali ialah beras. Hmm. Dan ternyata sebab itu makanan ruji kita ya. Dan pada ketika itu di peringkat awalnya memang kita tahu tentang isu perubahan iklim yang menyebabkan bekalan beras di peringkat antarabangsa dari India dan sebagainya itu telah terjejas oleh itu. Tetapi kalau kita lihat dalam KSP RMK 12 ini memang ada satu aspek yang ada disentuh berkaitan dengan kemampanan, kita juga ada menyentuh tentang sustainability ya. So dan isu tentang keterjaminan makanan ini memang ada disebut. Cuma bagi saya ya agak mungkin silaplah perkataan, mungkin tidaklah agak terlewat, tetapi saya mengharapkan kerajaan akan terus memberi perhatian terhadap isu keterjaminan makanan ini, because food security adalah sesuatu yang saya rasa kalau dulu ayam pun kita dah menengok macam mana rakyat kita gusar berkaitan dengan kenaikan harga ayam, bayangkan beras pula sekarang. Itu yang saya rasa it can be a political tool juga benda tu. Mhm. Ya. Dan juga Datuk, kalau hal berkaitan dengan beras ini, di sudut mana yang perlu kita ambil perhatian dan juga peranan penting? Adakah kita perlu mengawal harga import beras berkenaan dan juga bagaimana dengan pengeluaran hasil tempatan kita terutamanya beras? Dan seperti berita hari ini juga, Sabah menyatakan menerusi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, beberapa hektar tanah disediakan untuk penanaman padi untuk membantu mengurangkan masalah dan juga isu bekalan beras ini. Bagaimana, di mana faktor dan juga asas penting untuk kita perbaiki hal-hal seperti ini, Datuk? Okey, terima kasih San, sebab ini betul-betul kata orang is a coffin on the a nail on the coffin. Maksudnya masalah kos barangan naik dan sekarang ialah berkaitan dengan makanan ruji kita. Maka saya rasa kita masih lagi bersifat reaktif. Kita lebih bertindak balas. Jadi bagi saya apa yang kerajaan perlu lakukan bukan hanya sekadar mengawal harga adalah satu langkah jangka pendek. Tetapi yang lebih penting lagi ialah bagaimana kita boleh mengurus bekalan kita. So the supply of makanan ruji kita ini. Saya susah hati sebab saya baru balik daripada Sarawak dan Sarawak itu sangat terkenal. Kampung saya memang dulu memang orang semuanya ramai daripada kalangan saudara mara saya menanam padi untuk makanan sendiri dan juga ada juga edah berjual. Sekarang anak-anak muda dah tak ada lagi lah sebab bagi mereka lebih murah untuk membeli beras daripada yang diimport dari luar daripada menghasilkan padi. So jadi kita perlu bukan saja mind shift balik kepada pentingnya sektor pertanian ini, tetapi untuk memastikan bahawa rakyat kita sedar betapa pentingnya kita perlu ada keterjaminan makanan ini. Dia bukannya perkara jangka pendek ni. Bukan hanya dengan menyelesaikan dengan mengawal harga ataupun kita cuba mencatu dan sebagainya. Saya sangat khawatir, saya mungkin sebab saya ni orang Iban kot, saya sangat risau kalau isu beras ni. Itu Ya. ya Aisan. Ya. It's not so much of harga tetapi bekalan bagi Betul. saya. Isu beras ini melibatkan semua rakyat Malaysia. Datuk, Betul. Datuk Seri Anwar, Perdana Menteri, ada menyatakan bahawa negara dan juga Malaysia ini berada dalam persimpangan sama ada untuk mengekalkan dasar dan juga kaedah lama atau melaksanakan islah ataupun satu bentuk perubahan. Dan perubahan ini yang dinyatakan adalah mencakupi rangka pembaikan tata kelola, melakukan anjakan dasar dan juga memperkenalkan kaedah serta pendekatan baharu mengikut tuntutan semasa. Bagaimana Datuk melihat kepada keadaan dan juga situasi kita sekarang ini yang seperti yang dinyatakan oleh Perdana Menteri ini? Okey, saya berkesempatan ya Ihsan. Mula-mula saya mengikuti yang perkembangan berkaitan dengan ekonomi madani. Yang itu saya agak
saya pening sedikitlah, saya tak berapa faham sangat pada ketika itu. Tetapi bila Yang Berhormat Perdana Menteri membentangkan KSP RMK ke-12 ini dan dilandaskan berlatar belakangkan ekonomi madani itu, maka saya mula melihat betapa pentingnya untuk kita menyedari bahawa kita tidak boleh lagi melakukan ataupun meneruskan agenda lama Kita cuba menyelesaikan masalah baru menggunakan cara lama. Yang penting bagi saya ada komitmen political komitmen daripada mereka yang di paling atas sekali, khususnya seperti Perdana Menteri sebab komitmen ini sangat-sangat penting. Sebagai contohlah kemiskinan tegar itulah bagaimana Yang Berhormat Perdana Menteri menggunakan perkataan menoktahkan kemiskinan. Walaupun saya tidak bersetuju bahawa kita mungkin tidak dapat menoktahkan ataupun menghapuskan 100% kemiskinan tegar, sebab kemiskinan itu dinamik. Dia bukan statik berhenti situ aja. Sebab jumlah orang yang nak jadi jatuh miskin tu kemudian masuk lagi dan juga kemiskinan itu diwarisi. Okey, walaupun saya berbeza pendapat dari segi itu, tetapi saya menyambut baik apa yang dilakukan dan juga yang hasrat itu. Political will tu sangat penting bagi saya. Kita perlu ada political will untuk melakukan perubahan, untuk melakukan yang terbaik untuk negara kita. We are really at a very, betul lah, kita sekarang berada di persimpangan jiran-jiran kita dah maju ke hadapan. So di mana kedudukan kita? So we cannot keep on saying berpolitik saja, tak ada cerita lain. Cerita berpolitik saja. Kita perlu keluar daripada perangkap politik itu. Keluar daripada perangkap politik ini dan melaksanakan antara inisiatif penting terutamanya dalam pelaksanaan KSP RMK 12 dan juga antara perkara-perkara lain. Sebenarnya banyak dalam RMK 12 ini seperti yang Datuk nyatakan tadi dalam bidang menoktahkan kemiskinan tegar, dan Perdana Menteri kata ia akan berhasil menempa kejayaan yang bermakna sebelum akhir tahun ini. Itu antara cita-cita dan juga komitmen Perdana Menteri dan juga kerajaan. Tetapi antara isu lain terutamanya Datuk, sebelum ada isu-isu besar terutamanya kita nak melihat di Borneo berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan sebagainya, tapi kita simpan dulu yang tu. Tapi Datuk melihat kepada hal-hal lain terutamanya berkaitan dengan perkembangan, berkaitan dengan perumahan, infrastruktur dan keadaan semasa. Bagaimana hal-hal ini mencakupi untuk memastikan bahawa rakyat stabil dalam keadaan apa sekalipun, bukan sekadar kita bercakap berkaitan dengan beras dan sebagainya, tetapi hal kediaman, hal kelangsungan kita untuk meneruskan hidup, ada bumbung untuk berteduh dan sebagainya, Datuk. Okey, terima kasih San. Sebab ini isu juga antara isu yang sering dibangkitkan oleh Astro setiap kali kita melakukan perbincangan bajet lah, rancangan Malaysia lah. Memang isu yang keperluan asas rakyat kita. Sebab keperluan asas kalau kita lihat apa yang diperlukan, kita lihat rakyat kita, satu ialah of course ekonomi. Kita mesti ada ekonomi yang bersifat lestari, sustainable sebab supaya rakyat kita ada peluang mendapat pekerjaan, berpeluang berpendapatan tinggi. Tetapi pendapatan tinggi saja tidak mencukupi sebab apa yang diperlukan juga ialah kesejahteraan, well-being. Sebab kalau kita membaca kisah apa yang ditulis ataupun madani itu, ekonomi madani itu, the word ihsan, namanya Ehsan begitu ni. Cuma saya tak berapa selesa apabila perkataan madani itu diakronimkan menjadi M, apa maksud M, A, apa maksud A. Sedangkan madani itu begitu sedap kalau kita lihat maksud dia, sama juga Ehsan. Kan perkataan janganlah diakronimkan. Ini macam konsultan sukalah, tapi saya tak suka. Sekarang katanya ramah pun sudah diakronimkan. So sedangkan perkataan ramah itu dia yang sangat luas, seperti juga madani. So jadi saya mengharapkan, saya memperjuangkanlah bahawa dia seharusnya bukan saja melihat ekonomi yang bertumbuh dengan pesat macam seperti kita lihat ada 3 perkara dalam RMK 12 ni, KSP ini, iaitu kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, dan yang satu lagi saya dah lupa apa nama. Dia ada 3 tu. So kelestarian, saya kata sustainability. So jadi kita melihat a holistic approach, pendekatan yang holistik yang tidak hanya menekankan kepada pencapaian angka semata-mata,
pendapatan yang tinggi, GNP yang tinggi, keluaran negara kasar yang tinggi, Ya. GNI tinggi, gross national income yang tinggi. Tetapi kesenjangan juga diberi perhatian, ketidakseimbangan antara wilayah, antara etnik, antara lelaki dan wanita, antara umur diberi perhatian juga. Itu bagi saya sangat penting. Ya. Termasuk juga perumahan tadi, iaitu di mana keperluan asas rakyat kita. Jangan ada nanti yang kluster Kayangan ada rumah lebih daripada 5 buah dan orang yang yang mereka berpendapatan rendah bukan main sukar sekali untuk mendapat tempat untuk berteduh. Dan seperti yang Datuk kata tadi, Datuk kalau dah nama tu Madeline, tak perlu ada akronim M tu apa, A tu apa, Betul. D tu apa, dah sedap dah. Seperti itu. Datuk, kita akan sambung. Sama juga Ehsan. Ya. Sama juga Ehsan. Saya tak nak dia diakronimkan. Okey Datuk, kita sambung seketika Konsep nanti. Kita berhenti rehat dulu, kembali selepas ini. Baik, kembali dalam fokus minggu depan. Selepas meraih pelaburan yang diluluskan bernilai RM132.6 bilion pada separuh pertama 2023, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI menjangka mencatat pertumbuhan lebih kukuh pada separuh kedua 2023. Menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam satu kenyataan berkata, pencapaian itu pada separuh pertama 2023 meraih RM132.6 bilion atau 60.3% daripada sasaran tahunan. Katanya pencapaian itu hampir mencerminkan purata 10 tahun, iaitu RM222.6 bilion, menunjukkan usaha konsisten dalam menarik pelaburan berkualiti dan memacu pertumbuhan ekonomi. Menurutnya lagi, bagi 6 bulan pertama tahun ini, Malaysia menarik sejumlah RM132.6 bilion pelaburan yang diluluskan dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama yang melibatkan 2,651 projek dari Januari hingga Jun 2023 dan dijangka mewujudkan 51,853 peluang pekerjaan. Tambahnya, pelaburan itu adalah tanda keyakinan terhadap ekonomi Malaysia dan apa yang ditawarkan kepada pelabur, termasuk kerajaan yang menyokong dan membangunkan dasar pro perniagaan dan terus meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan di Malaysia. Selain itu, Malaysia juga merupakan hub yang dipercayai untuk ekosistem, rantaian bekalan, modal dan bakat, aliran barangan dan data, serta keupayaan inovasi yang semakin meningkat. Tengku Zafrul turut menambah, walaupun permintaan global perlahan dan persekitaran kadar faedah yang lebih tinggi dalam pasaran utama, Malaysia berjaya menarik jumlah pelaburan yang diluluskan kira-kira hampir sama pada separuh pertama 2023 tahun ke tahun, mencerminkan keyakinan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi negara. Ini terutama pelaburan domestik langsung yang meningkat 58% dan mewakili lebih 52% daripada pelaburan yang diluluskan merupakan undi keyakinan yang jelas terhadap dasar ekonomi madani. Jumlah pelaburan yang diluluskan juga bakal mewujudkan sekurang-kurangnya 50,000 pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Justru, Pelan Induk Perindustrian Baru 2023 yang diumumkan baru-baru ini mewakili langkah penting dalam perjalanan Malaysia ke arah transformasi industri yang mampan dan meningkatkan daya saing global. Fokus minggu depan terus bersama dengan Dr. Madeline Berma, Fellow Kehormat Institut Masa Depan Malaysia. Kita bercakap berkaitan dengan sidang khas Parlimen dan RMK ke-12. Datuk, kita tahu baru-baru ini perjalanan yang di-Pertuan Agong dari Sabah merentasi laluan lebih 2,000 km menuju ke Sarawak. Banyak tempat yang telah menghubungkan yang di-Pertuan Agong bersama dengan rakyat Sabah dan juga Sarawak. Dan selepas itu, Perdana Menteri ada menyatakan bahawa akan memperhalus apa sahaja saranan ataupun aduan daripada rakyat kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membaik pulih infrastruktur dan sebagainya. Tetapi dalam RMK ke-12, kita baru saja menyambut Hari Malaysia semalam. Membentuk Malaysia itu bukan sekadar tanah semenanjung semata-mata, ia melibatkan Sabah dan juga Sarawak. Kenapa pentingnya, Datuk, melihat kepada pembangunan infrastruktur di Borneo ini?
Terima kasih Ihsan sebab membawa cerita berkaitan dengan perjalanan ke Baru Borneo Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dan keluarga diraja tu. Memang kami di Sarawak dan di Sabah begitu teruja dengan kehadiran Duli-Duli Yang Maha Mulia dan kerabatnya. Sebab kalau kita lihat di setiap TikTok jangan ceritalah TikTok dan juga ucapan yang Duli Yang Maha Mulia. So dan kita melihat bagaimana dalam perjalanan itu yang di-Pertuan Agong menerima ada individu-individu dan juga isi rumah yang menghulurkan kertas yang mengatakan ada di perkara yang sering disebut yang kita dengar ialah berkaitan dengan infrastruktur asas jalan raya. Nombor dua ialah tentang bekalan air. Dan kalau tak silap saya kalau ada dalam satu ucapan di negeri Sarawak itu Duli Yang Maha Mulia ada menyebut tentang nama kampung itu sendiri. Jadi di situ menunjukkan tentang keprihatinan Duli Yang Maha Mulia tentang keadaan yang wujudnya kesenjangan antara Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak. Nombor satu. Nombor dua, saya melihat ini sebagai satu usaha yang begitu kata orang betul-betul menyentuh kami rakyat di Sabah Sarawak ni. Sebab kami merasakan bahawa sekurang-kurangnya Raja Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong sanggup meredah hujan untuk mendengar masalah yang dihadapi oleh rakyat. Dan walaupun ditunjukkan tentang kejayaan dari segi Plan Borneo Highway itu, tapi kita tahu bukan semuanya yang dah siap. Tetapi apa yang penting di sini ialah kita melihat juga selepas aja ke Baru Borneo Yang Berhormat Perdana Menteri terus respon dengan mengatakan bahawa ada keinginan untuk memperhalusi peruntukan. Tapi saya harap ia bukan hanyalah retorik politik saja sebab election dah tak ada. So saya amat mengharapkanlah sekolah daif, klinik dan hospital dan juga seperti yang kita dinyatakan tadilah infrastruktur asas, especially jalan raya itu dipercepatkanlah Ya, Datuk, ada satu perkongsian dalam TikTok menarik perhatian apabila ada penduduk menyatakan bahawa akhirnya selepas yang di-Pertuan Agong sampai ke Sabah dan juga Sarawak, ada jalan-jalan yang sebelum ni tak siap dapat disiapkan. Apa komen Datuk? Macam mana nak sebut ni? Saya rasa ini mungkin dia nak dah disiapkan lah kot. Cuma bagi saya kadang-kadang benda ini benda ni bukan mudah sebab Sabah dan Sarawak ni dua negeri yang sangat-sangat luas tapi memang saya nampak juga bukan saja jalan raya kan ada juga macam contoh tiang lampu. Itu kalau saya buat penyelidikan tu kalau nak election tu sampai dia orang tunjuk kat kita. Kita tengok tiang lampu tu. Setiap kali election adalah tiang lampu tapi lampu tu tak ada. Itu saya mengharapkan benda ini tidak berterusan lah sebab saya rasa sekarang kalau kita dengar ucapan Duli Yang Maha Mulia sebab sampai dia memberi peringatan kepada ahli politik supaya mendengar dan juga pergi ke bawah dan mendengar rintihan rakyat. So itulah bagi saya. Dalam RMK ke-12, Datuk, ada satu perkara yang mana kerajaan akan menaik taraf pembinaan baharu kompleks imigresen. Ini berkaitan dengan hal-hal dan juga isu keselamatan imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan di pintu masuk terpilih dan juga pembinaan baharu pos keselamatan ATM di sepanjang sempadan Sabah dan Sarawak dengan Indonesia dan pembangunan pangkalan tentera laut di Bintulu, Sarawak. Ini hal penting terutamanya bila kita bercakap berkaitan dengan sempadan hal-hal keselamatan yang melibatkan laut dan sebagainya. Bagaimana Datuk melihat kepada perkembangan dan juga hal menaik taraf ini yang akhirnya dapat memastikan bahawa isu-isu keselamatan ini dapat diperkukuhkan? Ya, ada dua aspek di sini sebagai pengkaji penganalisis ekonomi. Nombor satu memang ia menyangkut cabaran kita berhadapan dengan isu security kita keselamatan negara kita sebab kita ni sempadan yang begitu luas khususnya di negeri Sabah kalau nak dibandingkan dengan negeri Sarawak itu yang pertama Jadi kita perlu apa yang dikatakan bahawa perlunya jaminan keselamatan yang tinggi untuk kita membangunkan negara kita.
kita. Dan juga pada masa yang sama sebagai ahli ekonomi, saya merasakan ini juga akan mewujudkan projek-projek yang boleh mewujudkan peluang-peluang ekonomi kepada kontraktor tempatan dan juga penduduk tempatan untuk memanfaatkan pembangunan khususnya dalam bidang keselamatan. Bayangkan kalau kita sudah adanya pembangunan sempadan dan juga pembangunan tadi immigration dan sebagainya. Maka satu ialah of course keselamatan kita lebih terjamin, dan yang kedua kita melihat bahawa rakyat tempatan, penduduk tempatan berkesempatan untuk memanfaatkan pembangunan yang sedia ada tu. Ya. Dan juga Datuk, akhir sekali kita kurang daripada 2 minit. Perdana Menteri sering menyatakan berkaitan dengan tata kelola dan sebagainya, dan juga hal-hal penting berkaitan dengan integriti. Isu rasuah ni sejak jadi Perdana Menteri, sejak hari pertama menjadi Perdana Menteri, sering menekankan hal-hal berkaitan dengan integriti dan juga rasuah. Akta tata kelola sektor awam dan juga Plan Integriti diperkenalkan dan akan diperkenalkan sebagai panduan tata kelola bebas rasuah kepada semua entiti baik dalam sektor awam maupun swasta, dan kerajaan juga menyasarkan kedudukan ke-25 teratas buat Malaysia dalam indeks persepsi rasuah sedunia dalam tempoh 10 tahun. Pandangan Datuk? Okey, Aisan, itu adalah angka sasaran yang ingin dicapai. Statistics don't lie, statisticians do, as I always say. Tapi yang lebih penting bagi saya ialah kita sebagai rakyat Malaysia, kita membudayakan integriti. Kita tidak perlu ada akta lah, tidak apalah untuk mengatakan bahawa kita ini adalah rakyat yang bermoral. Jadi konsep madani ini begitu penting untuk kita amalkan, berintegriti dan sebagainya. Memang di satu pihak akta itu penting, tetapi bagi saya yang lebih besar lagi ialah rakyat kita sendiri. Diri kita sendiri adalah kita rakyat yang berintegriti. Itu lebih penting bagi saya. Ya, baik, terima kasih Datuk Dr. Madeline Verma, Fellow Kehormat Institut Masa Depan Malaysia. Ini perkara besar untuk kita bincangkan, terutamanya apabila ia dibentangkan dan juga dibahaskan di Dewan Rakyat, dan akhirnya rakyat perlu memahami dan juga menilai apa sebenarnya tindakan yang terus dilakukan dalam KSP RMK ke-12 ini. Untuk itu, sekian dulu Fokus Minggu Depan. Saya Sanaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.